Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini. Okey, alhamdulillah kita dah sampai di bab yang penghujung, iaitu bab 13. Okey, before that betulkan niat belajar lillahi taala. And also siapa yang belum subscribe, please subscribe. And also please share with your friends, ya. Mudah-mudahan ramai mendapat manfaat, ya. Kawan awak dapat ilmu, awak dapat pahala, saya pun dapat pahala. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah kita ataupun ilmu bermanfaat bila kita dah tak ada nanti, ya. Okey, walaupun bukan awak mengajar, awak cuma share pun dapat pahala. Sebab fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah kata Allah akan balas walaupun sebesar zarah. Okay, make sure you have to have this book in front of you. And then kita dalam bab 13 yang terakhir, muka surat 277. Okay, kita tinggalkanlah imbasan silam tu. Cuma rangkai kata, kalau awak belajar later in English, kebarangkalian. Bab ni yang kita belajar ni adalah probability. Probability adalah kebarangkalian. Tapi untuk form 2 dia adalah yang mudah, yang senang, ya. Asas dia. Kalau dah ada asas, nanti bila belajar kemudian dia senang. Kalau asas tak strong, belajar kemudian lagi rasa susah sebab asas tak kuat. Macam tak pandai ABC, susah nak membaca. Tahu sikit-sikit, lambat merangkak membaca. Betul tak? Ya. So kemudian kalau nanti kita akan lihat ruang sampel adalah sample space, peristiwa ataupun perkara-perkara yang kita nak buatkan dalam kebarangkalian tersebut atau probability tersebut dinamakan event, peristiwa lengkap. Nanti kita akan lihat belakang lah apa seterusnya, yang asas-asas saya beritahu. In page 277 kita lihat maslahat bab ni. Kenapa kita belajar? Contohnya ahli ekonomi, ya, dia gunakan ilmu kebarangkalian ni nak ramalkan tentang saham nak naik ke nak turun tu. Dia boleh ramalkan, tapi bukanlah tepat mesti. Bila ramalan ni kebiasaannya akan berlaku macam tu. Tapi kita tahu sebagai Islam, ya, kalau Allah kata jadi, jadilah, kun fayakun. Kalau tak jadi, tak jadi, walaupun ramalan tu macam ke arah tu. Macam contohnya kalau nak suap nasi nak masuk mulut, patut masuk je kan. Tapi ada je kadang penyebab pun tak jadi masuk, bukan rezeki. So ramalan ni ataupun kebarangkalian ni biasanya macam tu, tapi sekali dia taklah tepat. Ya, dia ada benda yang menyebabkan Allah kata bukan, tak berlaku. Okey, so juga semua ni walaupun menurut ahli ekonomi nak naik ke nak turun ke saham tu, tapi kadang-kadang faktor lain tu ekonomi semasa, tiba-tiba sebab COVID semua ekonomi terjejas, ya, contohnya. Ataupun tiba-tiba patutnya benda tu naik saham tu, tapi tiba-tiba berlaku pertukaran ahli politik ataupun pentadbiran dalam negara, dia mengganggu. Okey, kemudian ahli meteorologi nak ramalkan apa? Kebarangkalian dia adalah nak ramalkan perubahan. Okey, cuaca macam mana sebab angin bergerak daripada selatan ke utara, contohnya ke tempat kita. Patutnya hujan. Itu patutnya segi kajian betul. Tapi kadang-kadang Allah katakan tidak juga. Tapi penting untuk kita gunakan pengiraan ataupun ilmu sains untuk kita meramalkan sesuatu. Tapi bukan semestinya. Sebagai Islam kita tahu tak semestinya, tapi perlunya ilmu itu. Okey, dan seterusnya kita lihat ahli perniagaan digunakan probability ataupun kebarangkalian ini untuk mengkaji statistik dia akan untung ke rugi kalau dia buat ni masa depan. Okey, so itu adalah kegunaan ataupun maslahat. Kita lihat bab muka surat 288. Okey, kita dah mula nak tahu apa itu kebarangkalian mudah ataupun simple probability. Kita lihat di sini, lihat kotak kuning terus. Apakah kebarangkalian? Ialah ukuran kemungkinan berlakunya ramalan lah, tapi mungkin tak berlaku, tapi sangat tinggi peratusnya untuk berlaku, kecuali Allah kata tak, ya. Sesuatu peristiwa dinyatakan sama ada dalam bentuk boleh tukar dalam bentuk pecahan, boleh dalam bentuk peratusan. Itu dia punya pengenalan, ya. Kemungkinan untuk berlaku sesuatu dalam handbag. Okey, tengah-tengah hasilnya. Okey, kita lihat 13.1 kebarangkalian eksperimen. Bila kita buat eksperimen, kita jangkakan sesuatu tu akan berlaku, kan, ya. Apa jadi dia punya kebarangkalian. So kita lihat sini eksperimen buang duit shilling.
Okey, so sini dia suruh lambung 25 kali. Kita tahu duit shilling tu sebelah tu adalah gambar orang, sebelah adalah angka. Kan 10 sen lah. 50 sen lah. 10 sen kan kecil. Kalau boleh je. Tapi kalau 50 sen lama, kan dia besar, senang sikit, nampak cepat sikit. Mungkin penting bagi orang yang macam saya sebab mata saya tak berapa elok dah, tua dah. Dah lama Allah bagi pinjam. Okey, kalau 50 sen lama tu senang nampak. 50 sen baru tu kecil, berkilat-kilat, susah nak nampak sikit. Okey, mana-mana pun boleh. 10 sen boleh, 5 sen boleh, kecil sangat pula. 20 sen boleh. So kita baling sebanyak 25 kali. Berapa kali yang akan ada nombor? Okey, kalau kita buat sikit, kadang-kadang dia punya dapat nombor berbanding dengan dapat dia punya, setengah orang bagi kepala dengan ekor. Sini dia guna apa ya? Angka dengan gambar ya. Surat 278 tu. Angka dengan gambar. Kalau angka, kadang-kadang awak dapat sebab 25 kali tu awak dapat 10 kali angka, 15 kali gambar. Ataupun terbalik, ataupun kombinasi yang lain. Okey, dia boleh apa-apa kombinasi, kita baling sebab 25 kali je. Okey, so dia suruh bincangkan, tak perlu. Kita lihat muka surat dia 79. Kebarangkalian eksperimen ditafsirkan sebagai kebarangkalian yang from the word barangkali. Mungkin. Barangkali kalau tengah Kelantan dia guna mungkin. Barangkali mungkin macam tu. So kemungkinan juga boleh guna kemungkinan yang diperoleh daripada suatu eksperimen. So dia suruh tengok nisbah ataupun kekerapan, berapa kali muncul angka terhadap bilangan lambungan. Ya. Okey, daripada eksperimen tersebut ialah kebarangkalian eksperimen bagi peristiwa mendapat angka. Tak faham lagi peristiwa kot ya. Akan kita lihat. Okey, so kita lihat secara umumnya apa maksud kebarangkalian eksperimen bagi suatu eksperimen peristiwa. Peristiwa dia lah baling 25 kali tadi kan. Kekerapan berlakunya peristiwa tu. Kita nak apa? Nak angka par 25 lah, bilangan cubaan 25 kali. Kalau dia nak gambar, berapa nilai gambar par berapa kali kita baling? 25 kali. Okey, itu first untuk kenal contoh eksperimen kebarangkalian. Eksperimen yang kemungkinan. Boleh guna kemungkinan, boleh guna kebarangkalian. English is probability. Kalau guna perkataan biasa, probable, mungkin. Probably, kan. So probability. Jadi ada imbuhan dia ITY tu menunjukkan dia umum ya. Macam tadi barangkali ataupun mungkin tu letakkan ke dengan an ya. Okey, kita lihat 13.1.2 kebarangkalian eksperimen suatu peristiwa. Okey, nak tahu apa peristiwa nanti, dan kita nak tahu apakah kemungkinan eksperimen kita buat tu. Okey, so kita lihat untuk sini dia kata dia pada file, kita tak tengok atas, kita tengok terus file di bawah kotak yang orange tu. File menunjukkan simulasi kebarangkalian mendapat gambar daripada eksperimen melambung duit shilling. Sekarang ni dia buat eksperimen. Tapi banyak mana, berapa kali dia cuba. Tengok ya, sebanyak 1200 kali. Tadi cuma 13.1.1 25 kali. Kadang kita dapat mungkin sebab 25 kali mungkin kita dapat 9 kali 9 kali angka, 16 kali gambar ataupun apa-apa kombinasi. Tapi kalau sebanyak kali sangat buat, sampai 1200 kali cuba lambung, kita akan boleh buat graf. Kita akan dapati untuk dapat gambar, yang gambar bukan yang angka, ialah apabila 1200 kali mencuba balik, dia punya nilai ialah kebarangkalian dia separuh, 1/2 ataupun 0.5. That means kalau gambar pun 1/5, angka pun kita akan dapat 1/5 jugalah. Apa 1/5? 1/2, satu lagi pun 1/2 jugalah. That means 0.5, 0.5. Dia suruh perhatikan graf, tak perlu sebab kita tak buat graf pun. So bermaksud kalau benda tu banyak sikit kali, katakan baling 5 kali je duit tu, tengok 4 kali angka, sekali gambar. Boleh aja kadang baling gambar 3 kali.
Lepas tu 2 kali je angka. Ataupun boleh gambar angka, gambar angka, gambar angka. Kan? So boleh je. Tapi sebab sikit 5 kali tu, kadang-kadang banyak gambar daripada angka. Ataupun banyak angka daripada gambar. Tapi kalau sampai 1200 kali, dia akan menyebabkan sama banyak. Sebab dua tu je tak banding. Gambar dengan angka. Kalau kita buat sampai 10,000 kali, agak-agak macam mana? Lagilah dia menepati keadaan yang 1/2 ataupun 0.5 untuk dapat salah satu. Kalau sampai 40,000 kali, lagilah memang 1/2 lah akhirnya. Sebab dia banyak kali. Okey, kita lihat, jom cuba 13.1. Lakukan eksperimen dengan melambung sebiji dadu adil. Dadu kan you know, dice ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik di atas satu kotak, semua kotak putih tu ada titik 1, titik 2 kan. Main apa, dam ular ke, main monopoli ke, you baling dadu tu kan. Okey, itu pun akan menunjukkan kebarangkalian. Okey, tulis nisbah bilangan memperoleh nombor genap kepada 16 cubaan. Nombor genap ingat 2, 4, 6. 16 kali je. Dia tak akan dapat yang sebagaimana kalau 2, 4, 6 tu, satu lagi ialah 1, 3, 5. Dia tak akan dapat 1/2. Walaupun 3 tu kan. Tapi kita akan dapati sebab 16 percubaan. Tadi kita belajar daripada memula, saya cakap tadi, kalau banyak kali sampai 1,000 kali, 2,000 kali, 3,000 kali, 20,000 kali, kita akan dapati untuk nombor genap 2, 4 atau 6, dia akan jadi 1/2. Sebab dia 3 tu per 6 adalah 1/2. Okey. Now kita lihat muka surat 280. Ada tak saya miss apa-apa kejap before kita teruskan. Yang standard standard pembelajaran page 279 saya tertinggal tadi. Okey, dalam yang purple, yang standard pembelajaran tu, kesimpulan tentang kebarangkalian eksperimen yang saya dah tekankan tadi, suatu peristiwa apabila bilangan cubaan cukup besar. Kalau cukup besar, dia akan macam ke arah tepat. Kalau dia tak cukup besar, dia macam masih tak pasti. Ya. Okey, kita lihat muka surat 280, 13.2 dah, 13.1 pendahuluan. Patutnya banyak, I hope you understand. Kalau tak faham juga, patah balik, dengar balik. Sebab this is first time you learn. Kali pertama belajar tentang kebarangkalian, ya, ataupun probability. Now kita lihat 13.2, kebarangkalian teori. Apa teorinya? Yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Dia punya tajuk pun sometimes tak faham. Kebarangkalian tu mungkin dah faham dah. The probability ataupun kemungkinan untuk berlaku sesuatu. Daripada yang kita buat tu. Tapi sekarang ni melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Kita lihat pertama, 13.2.1. Ruang sampel bagi suatu eksperimen. So nak tahu apa dia sampel. Okay, so kita lihat. Sebelum memulakan perlawanan bola sepak, some of you experience this. Kalau budak lelaki lah, budak perempuan main bola jaring ke apa-apa yang lainnya. Pengadil biasanya akan melambung duit shilling. Nak tengok siapa di belah sana, di belah sini ke apa, siapa start dulu dan sebagainya. Duit shilling. Sebab bila perlawanan bola sepak antara berapa pihak? 2 pihak kan? So kenapa kita guna duit shilling? Kita tak guna dadu. Duit dadu susah lah. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Kalau antara 6 kumpulan, bolehlah baling dadu. Tapi ini sebab 2 kumpulan. Kumpulan A, kumpulan B. Siapa yang start, siapa yang apa ke, kita baling duit shilling. Sebab dia fair. Adil. Mungkin jatuh atas gambar, mungkin jatuh atas angka. Kan? So 1/2 sebenarnya kebarangkalian dia untuk dapat. So fair lah. Kalau kita ambil dadu, susah, ada 6. Kena 6 kumpulan, ya. Okey, so pengadil biasanya akan melambung duit shilling untuk menentukan pasukan yang akan memulakan perlawanan. Mengapakah pengadil menggunakan duit shilling bukan dadu atau benda maujud lain? Benda maujud, benda yang wujud kat dunia ni lah kan. Apakah ruang sampel bagi kesudahan yang mungkin bagi lambungan duit shilling? Tadi kita lihat, saya kata yang sebelum ni sampai 1,200 kali, tengok 1/2 dah dia punya kebarangkalian.
Tapi kalau sekali dua tu salah satu lah. Kan? Okey, so standard pembelajaran untuk seterusnya, menentukan ruang sampel dan peristiwa bagi suatu eksperimen. Kita akan belajar apa ruang sampel, apa eksperimen. Okey, so dia suku fikir duit shilling hanya mempunyai dua permukaan, iaitu angka dan gambar. Kan? Tak ada pula duit shilling yang sampai 3 permukaan, tak ada, 4 permukaan, tak ada. Okey, apakah ruang sampel bagi satu lambungan duit shilling? Ruang sampel dia sama ada muka ataupun angka ataupun gambar, ya. Dia suruh ingat balik, imbas kembali tata tanda set. Kalau suruh terangkan dalam tata tanda set, awak kena ada, katakan set A ni sama dengan curly bracket ataupun kurungan kerinting tu, kemudian apa yang kita nak tu, dia punya sampel tu, kemudian kita tutup balik. Kemudian bila kita letak A, apakah yang dinyatakan dalam set A tadi, kemudian letak angka-angka tu. Okey, kita lihat seterusnya. Apabila bawah yang kotak rasangan minda tu, apabila sebiji dadu adil di lambung, that means kenapa dadu adil? Sebab dia betul-betul kubus. Dia bukannya sengit-sengit. Kalau sengit tak adil, kadang jatuh sebelah tu je, kan? Dadu adil di lambung, nombor yang tertera boleh jadi sama ada 1, boleh, kalau saya buatlah sampel sikit, aku ada yang tak tahulah. Ada student yang kadang-kadang cakap dadu pun tak sure mana satu dadu ni. Okey, yang bentuk macam ni, kubus, awak belajar main untuk snake and ladder tu, apa, ular dengan tangga tu ke apa-apa, banyak guna. Monopoly guna, banyak guna. Dah ada 1 sini, 2 sini, 3 sini, belakang 4, 5, bawah dia 6. Itu dadu. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berdasarkan titik ni. Walaupun nombor yang sama tertera berulang kali, namun masih dalam julat 1 hingga 6. That means julat dia, nilai dia antara 1 lebih besar sama dengan 1 sampai kurang dan sama dengan 6. Tak mungkin tiba-tiba dapat 7. Mana ada 7 kat sini? 8, 10 mana ada? Tak ada, ya. Untuk 1 ni memang sama 1 hingga 6 saja. Maka senarai kesudahan bagi lambungan dadu adil ialah nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So, kalau ruang sampel bagi lambungan dadu adil ialah S, sampel kita letak S. Bila kita letak S, kita buat curly bracket, kurungan kerinting ni. Kita boleh antara 1 hingga 6. 1 boleh, 2 boleh, kau terbaling. Mungkin jatuh, nampak 1, ini 1. Mungkin baling kali kedua, ini pula atas, ni 2. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Ini adalah sampel. Faham tak sampel? Kalau kita buat sampel untuk duit shilling tadi, kita ada angka ataupun gambar. Betul tak? Angka ataupun gambar. Okey, itu ruang sampel. So, kita lihat 3. Tahukah anda tu lihat 3 terus? Saya tak nak buat 1 dan 2, buat confuse lagi, ya. 3, ruang sampel, di sampel ialah semua kesudahan yang mungkin. Boleh dapat 1, boleh dapat 2, boleh dapat 3. Kesudahan yang mungkin bagi sesuatu eksperimen. Itu maksud sampel. Now kita masuk ke surat 281. Kita lihat kita ada 2 kotak. Dia suruh rasangan minda menulis kesudahan menggunakan gambar rajah pokok. 2 kotak kosong berlabel A dan B. Okey, kita dapati ada 4 keping kad berlabel 2, 3, 5, 7. Okey, kita ada kotak A dan kotak B. Tapi dia suruh buatlah, kita tak buatlah ni, kan. Okey, kemudian kotak B tu ada 4 keping, boleh 2, boleh 5, boleh 7. Boleh 2, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Dia suruh ulang. Saya rasa kalau benda ni mengconfusekan awak, tak apa. Okey, cuma dia nak ajar tentang nak buat gambar rajah pokok.
Okey, dalam dia dua kotak, satu kotak satu kotak ni saya terang yang mana boleh terang lah. Dalam kotak ni kita ada 4 kad. Dia ada 2 kotak kosong, sorry. 2 kotak kosong ya. Ada 2 kotak kosong. Ini kotak A, kotak B. Kotak B, kita ada 2 kotak. Kemudian 4 keping kad variabel 2, 3, 5 dan 7. Masukkan 2 dalam kotak A. Okey, kad ni 2 dalam ni. Dalam ni kita ada 3 lagi. Okey, so ini kat sini lah kan. So ni 2, ni ada 3, 5 dan 7. Kemudian dia kata dia suruh bentuk kumpulan. Tak apalah, bentuk kumpulan tu kita tak buat eksperimen rancangan minda ni. Saya terangkan. Seorang murid, nombor 4 ya. Seorang murid mengambil keping kad dari kotak A dan sekeping kad dari B. Okey, dia ambil seorang ni daripada kotak A, dia akan dapat 2. Betul tak? Okey, dah satu lagi daripada B. Dia mungkin dapat 3, dia mungkin dapat 5, dia mungkin dapat kad 7. So, yang dia pegang mungkin 2 dan 3. Okey, 2 dan 3. Mungkin 2 dan 5. Sebab seorang je ni. Mungkin 2 dan 7. Itu kemungkinan. Ya. So, kita berarti macam mana sampai 2 dan 3? Dia ambil sini A, dia ambil ini terdapat 3. Dia ambil sini 2, dia ambil sekali lagi mungkin dapat 5. Dia ambil sini, kemudian dia ambil sini mungkin 2 dan 7. Inilah kemungkinan dia. Okey, so sampel dia adalah S adalah 23, ini 25 dan 27. Itu sampel ya. So apabila anda mengambil kad secara rawak, anda mungkin mendapat pasangan. Ini memang pastilah dapat 2. Yang ini yang dia mungkin dapat 3, mungkin dapat 5, mungkin dapat 7. Ya, anda mungkin mendapat pasangan seperti yang tertera pada gambar rajah pokok di atas. Ruang sampel bagi kesudahan aktiviti di atas ialah S. Ialah S. S tadi, okey, lupa pula dia punya curly bracket. Dia punya kurungan kerinting. Saya terjemahkan terus curly bracket pada kerinting. Okey, so tip gambar rajah pokok boleh digunakan untuk menunjukkan aliran proses. Kalau tidak, kita kalau buat dalam ni, kita pening. Kita buat macam ni, nampak lah. Sama ada dapat 2 dengan 3, ataupun dapat 2, 5, ataupun dapat 2 dan 7. So, menyusun atur dan mengira kebarangkalian sesuatu peristiwa berlaku. So, kita lihat apakah ruang sampel yang kuning tu, kotak kuning tu, ialah set semua kesudahan yang mungkin. Semua kesudahan. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Ya, jadilah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Okey, setakat ni faham? Okey, kita lihat muka surat 284. Kita lihat contoh 5. Lupa bab terakhir tak boleh buat dalam satu kelas. Saya kena 2 kali juga. Okey, kita lihat contoh 5. Dalam satu acara sukan nikah, peserta perlu mengambil sekeping kad secara rawak dari balang yang mengandungi kad bertulis huruf K, A, S, U, T. Okey, balang ni A lah, kuduhnya balang. Okey, kita buat gemuk sikit lah apa dia punya atas ni. Kita ada apa yang ada? Ada kad yang satu K, tantam je rasa saya payah. A, S, U, T. K, A, S, U, T. Okey, dalam tu adalah yang ni ya. Senarai semua unsur dalam ruang sampel. Senarai semua unsur dalam ruang sampel. So, sampel kita akan dapati adalah kita ada apa? Dalam ni sampel dia K ada, A ada, S ada, U ada, T ada. Okey, ni semua dia minta senaraikan unsur dalam ruang sampel bagi peristiwa memilih huruf konsonan. Kalau dia nak A huruf konsonan,
Okey, kita tengok konsonan ialah apa? Ialah yang A, I, O, U. Kita ada A dengan U je. Kita ada A dengan U. Okey, B dia nak huruf. Salah lah saya, terbalik. Sorry. Kita nak A konsonan, B adalah vokal. Okey, vokal yang A, E, I, O, U tu. Kita ada A dengan U. A dengan U. So that means konsonan selain A dengan U, kita ada KST. KST. Apa tiba-tiba saya tak fikir, saya pun fikir benda lain, saya sebut A, I, O, U pula konsonan. Konsonan ialah selain A, I, O, U. Yang vokal A, I, O, U. Okey, sebab A, I, O, U dia yang menyebabkan punya A ke U ke I ke kan. Okey, dan now kita lihat contoh 6. Balang A mengandungi kad berlabel huruf I. Okey, itu yang baru ya, yang contoh 6. Contoh 5 dah. Contoh 6. Kita ada balang A. Okey, kita ada huruf dalam ni, kad ni huruf dia I. Kemudian balang B mengandungi kad berlabel IKA. Dalam balang B IKA. Sekali lagi ada I, ada K, ada A. Dan N, satu lagi. IKAN ya. Sekeping kad dari balang A dan sekeping kad dari balang B diambil secara rawak. Okey, senaraikan unsur dalam ruang sampel. Sampel nanti apa? Okey, so kita ambil I satu, dia ambil satu lagi, mungkin dapat I. Okey, dia ambil I yang sini, dekat B mungkin dapat K. Okey, so kita akan dapati dia kali ketiga dia ambil I, mungkin dia dapat A. Kali keempat dia ambil I, mungkin dia dapat N. So, ruang sampel, dia kata senaraikan unsur dalam ruang sampel. So, kita akan dapati unsur dia, kita akan dapati I. Okey, satu lagi IK ya. I. Ini IK. Ini IA. Ini IN. Okey, semua ni adalah unsur dia. IK pula sebab II dah ambil. IK, IA dan akhir adalah IN. Okey, ini adalah dia punya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. That's right. So, dia punya sampel, dia punya senarai unsur dalam ruang sampel. Inilah senarai unsur dia dalam ruang sampel. B, senaraikan unsur dalam ruang sampel yang memperoleh. Nombor 1, ini B ya. Ini adalah A. Pasangan huruf yang sama. So, X. Ya, X kita dapati peristiwa dia ataupun syarat dia adalah, dia kata apa tadi? Pasangan huruf yang sama. Mana sama? Okey, ini I. Okey, lagi ni lain. So kita cuma ada I saja yang sama kan. Okey, kemudian kedua, dia kata peristiwanya sekurang-kurangnya satu huruf, peristiwa X, yes, satu huruf konsonan Y. So peristiwa Y adalah satu huruf konsonan. Kita ada ini dua-dua. Dia nak satu saja ke nak dua-dua? Satu saja. Ini dua-dua tak boleh. Dah ambil sini pun. Kita ada IK. Itulah. IK, IA, IN. Dan 1, 2, 3. Tak patutnya tutup dulu baru kali bracket. Okey, so kita ada 3 ya. Apa dia kata? Macam saya silap je. Sekurang-kurangnya satu huruf konsonan. Mana ni? Sekurang-kurang satu. Apalah saya pergi ambil vowel. Apa hari ni asyik terbalik je. Okey, so ini tak.
betul lah. Ini bukan tak, ini ya sebab ini konsonan. Ini konsonan. Ni tak, ini konsonan. So kita ada I, K, satu lagi ialah I, N. Okey, baru betul. Saya pun terbalik kali ni. Okey, kita lihat 13.2.2. And I hope sempat. Kebarangkalian suatu peristiwa untuk menentukan kemungkinan sesuatu peristiwa itu berlaku, ataupun kebarangkalian kemungkinan suatu peristiwa, probability. Lambungan sebiji dadu adil mempunyai 6 kesudahan yang mungkin. It can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5, it can be 6 pula lambung tu kan. Bila dia jatuh tu tengok atas tu. Diantarkan semua nombor mendapat kebarangkalian sama rata bagi satu lambungan. Pertimbangkan peristiwa berikut. Kebarangkalian mendapat 4 ya. Kebarangkalian mendapat 4. So daripada kita kena buat kebarangkalian mendapat 4. Kita nak ke arah dia punya formula ya, yang kuning belah muka surat sebelah tu. Kebarangkalian suatu peristiwa A diwakili oleh PA. Kebarangkalian suatu peristiwa. Nak dapatkan yang tu, kita lihat pertama dengan kedua. Kebarangkalian mendapat nombor 4. Kita akan lihat penjelasan kemudian. Kedua, kebarangkalian mendapat nombor ganjil daripada satu lambungan dadu adil. Okay, so what to do? Daripada senarai kesudahan, kejadian mendapat nombor 4 hanya sekali je. Daripada apa sampel yang ada. Bilangan sampel, it can be sampel untuk dadu ya. Dadu sampel dia, it can be 1. Mungkin dapat 1, mungkin dapat 2, mungkin dapat 3, mungkin dapat 4, mungkin dapat 5, mungkin dapat 6. Kemudian dia kata kebarangkalian mendapat nombor 4 mungkin sekali je kan. Kalau lihat daripada senarai kesudahan nombor 1, kejadian mendapat nombor 4 hanya sekali je. Kebarangkalian mendapat nombor 4 daripada satu lambungan. Daripada semua ni bilangan unsur kita ada berapa ni? Saya tulis bilangan unsur adalah NS ya. Berapa unsur ni? Ada 6. So kita nak nombor 4, kita akan dapati nilainya adalah 1 sekali daripada 6. Ya, itu maksud dia untuk 1. So kejadian mendapat nombor 4 hanya sekali. Kebarangkalian mendapat nombor 4 daripada satu lambungan, sekali je baling. Tapi can be 1, can be 2, can be 3, can be 4, can be 5, can be 6. Dapat 4, that means daripada 6. Itu barangkalian dia. Okey, nombor 2, kejadian mendapat nombor ganjil ialah 3 kali. Itu kalau nombor ganjil tadi ini adalah dapat 4 ya, nombor 4. Kalau dapat nombor ganjil adalah it can be ni, it can be ni, it can be ni. So kita akan dapati per 6 juga. It can be 1, it can be 3, it can be 5. So kita ada 3. Ni 1, 2, 3. 3 per 6. So menjadi kecil kan? 1 per 2. So dia punya mesti par yang nombor unsur tadi. So 1 per 2. Kebarangkalian mendapat nombor ganjil bagi satu lambungan ialah 3 kali. It can be 1, it can be 3, it can be 5 daripada 6. So kalau saya nak pula nombor genap, okay, ini. So 3 per 6 juga, setengah juga. Ya. Okey, daripada dua situasi di atas, bilangan kesudahan lambungan dadu adil diwakili oleh NS ni. NS tadi 6 ya. Berapa unsur dalam S ni? Ada 6. NS dan bilangan kejadian suatu peristiwa diwakili oleh NA. Berapa kali bilangan apa dia kata? Bilangan
kejadian suatu peristiwa. Untuk 4 ni sekali je daripada 6. Okey, dia adalah NA. Yang mungkin sekali je kan. Kebarangkalian suatu peristiwa diwakili oleh kebarangkalian, kita akan tulis P. Ini adalah setengah. P adalah kebarangkalian, because from English word probability. Untuk A ialah, untuk kita nombor 4 kan. Kita akan dapati NA, berapa NA? Nombor 4 is 1 je. So dapati NA par sampel tadi, bila unsur dalam sampel, which is kalau ini tadi ialah 1 par 6. So kita dapat tadi. Okey, seterusnya dia bagi susah sikit lah. Jadual di sebelah menunjukkan hasil tambah 2 biji dadu adil secara teori. That means dia baling serentak 2 biji. Boleh ke satu-satu, tapi ada 2 biji dadu. So bila ada 2 biji dadu, dia kena buat table ataupun jadual macam belah kanan tu. Yang dadu 1, dadu 2 ada pink tu. Daripada jadual hasil tambah 2 biji dadu adil yang bernilai 5 muncul sebanyak 4 kali. Maka kebarangkalian memperoleh hasil tambah 2 biji dadu bernilai 5. Okey. Saya rasa kalau saya terangkan ni akan mengambil masa. Saya rasa saya akan patah balik 13.2.2 muka surat 284 untuk kelas terusnya, dan saya terang. Jadi bila saya ulang balik yang 13.2.2 tu, mudah-mudahan awal lebih faham kali kedua, dan kita kaitkan pula dengan lebih sukar sikit apabila 2 biji dadu yang dibaling. Yang saya ulang tu supaya awak faham semula yang ni tadi. Okey, peristiwa ataupun probability A tu ialah syarat tadi, nombor adalah 4 ya. Adalah unsur dalam apa perkataan dia, unsur dia dalam A tadi syarat tu, dan par unsur dalam sampel NS. Okey, dan saya akan teruskan macam mana kalau ada dua dadu dalam surat 285. InsyaAllah that want to be continued later. Barulah kita akan lihat seterusnya menentukan kebarangkalian. Mudah-mudahan the last class tu sempat untuk last class habislah. Okay. So last class pendek sikit kot daripada yang ni. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Please subscribe kalau belum subscribe. Ajak kawan-kawan tonton sama-sama dan bincangkan balik kalau tak faham. Kalau dah faham, just buat latihan-latihan. Dan kalau latihan sama ada buku kerja ataupun dalam buku ni sendiri, kalaupun dah buat kat sekolah, you can just do second time. Tengok-tengok awak akan rasa lebih senang. Satu dah buat kat sekolah, kemudian dengar pula video ni macam lebih faham lagi. Mungkin sekolah awak dah faham sangat, tak perlulah. Tengoklah topik lainnya awak tak mahir. Yang tu lah awak cuba dengar balik, cuba buat. Dan kalau salah juga saya tak faham, kita paksa cari sama-sama dia untuk bantu. Sama dia kakak ke abang ke kawan ke, kau cikgu ke, siapa-siapa yang mampu untuk membantu. Kadang-kadang mak ayah pun boleh. Cuma sometimes dia dah lupa dah macam mana nak buat, dah lama sangat tinggalkan tingkatan 2. Ataupun sometimes istilah, mungkin dia belajar in English, dia tak tahu bahasa Melayu ya. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Subscribe kalau belum, sorry. And then also jaga solat 5 kali sehari, terutama subuh yang susah sangat. Dah cuti sekolah ni, bangun solat ya, solat. Kemudian itu membuktikan kehambaan kita ya. Subuh tu susah bagi most pelajar-pelajar sebab tidur lambat. Okay, and then also sebab yang solat akan dihisap mula-mula dulu nanti di akhirat besok, and also itu mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan nafsu jahat kita terkawal dengan kita jaga 5 waktu sehari semalam ya, solat. Okay, and then also taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa, terutama ibu ya, kecuali mereka suruh pada perkara maksiat. Hormati guru-guru dan lebih orang-orang lebih tua, sayangi lebih muda. Mudah-mudahan cantik akhlak kita di sisi Allah terutamanya, dan manusia pun nampak cantik akhlak kita. Mudah-mudahan itu adalah penyelamat kita di akhirat besok. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.